Ada apa pada PKP 3.0? Orang ramai diberi amaran keras supaya duduk rumah atau di kompaun. Hanya dua pilihan buat individu yang suka merayau tanpa kebenaran ketika pelaksanaan kawalan pergerakan PKP 3.0 dengan prosedur operasi standard SOP diketatkan mulai 25 Mei hingga 7 Jun ini. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, CP Datuk Zainal Abidin Kasim menegaskan amaran pematuhan itu dibuat untuk memastikan rakyat di seluruh negara mematuhi semua SOP bagi mengekang wabak COVID-19 yang jangkitan hariannya melebihi 6,000 kes setiap hari, lapor utusan online. Kita akan menyaksikan penambahan jumlah sekatan jalan raya SGR, pemantauan di pusat beli belah dan kawasan-kawasan awam oleh Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memastikan orang ramai mengikut arahan SOP. Apalagi yang ada pada PKP 3.0 selain sekatan terhadap pergerakan dan gertakan untuk dikenakan kompaun. Tidak ada apa-apa langkah susulan untuk memberi peluang kepada orang ramai meneruskan kehidupan mereka dan keluarga mereka yang mengalami pendapatan yang susut secara drastik, termasuk hilang pekerjaan. Pendekatan keseluruhan masyarakat untuk memerangi COVID-19, kata Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng, memerlukan Tan Sri Muhyiddin Yassin memimpin melalui teladan dengan mengambil pendekatan keseluruhan kerajaan dan mengembalikan keyakinan rakyat dengan membuka semula Parlimen. Di samping itu, mengapa Muhyiddin tidak mengumumkan sebarang langkah kewangan untuk menyelamatkan pekerjaan dan perniagaan untuk PKP 3.0 yang menyebabkan kerugian RM400 juta sehari? Soalnya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut beliau, apa yang sangat diperlukan oleh rakyat adalah vaksin dan bantuan kewangan. Perlu ada riset dalam pentadbiran kerajaan dan penyampaian perkhidmatan untuk memastikan penghantaran awal bekalan vaksin dan bantuan kewangan yang sampai kepada rakyat, ujarnya. Guan Eng membangkitkan mengenai dana sebanyak RM627 bilion yang telah dibelanjakan sejak tahun lalu untuk memerangi COVID-19 dan mengeluarkan ekonomi dari kemelisitan yang sama sekali tidak berkesan dan gagal sepenuhnya. Rakyat Malaysia bertanya mengapa mereka tidak dapat merasakan manfaat RM627 bilion atau hampir RM21,000 untuk setiap 30 juta warga negara Malaysia. Lebih buruk lagi adalah apabila penghantaran salah satu bahagian utama bekalan vaksin ditangguhkan dari bulan Jun kepada Julai, kata Guan Eng. Bekas Menteri Kewangan itu menegaskan riset ini adalah peluang bagi Muhyiddin untuk menunjukkan kepimpinan, mengambil tanggungjawab terhadap salah satu urus krisis kesihatan awam, memberikan arah tuju kepada negara dan berhenti menyerahkan tugas kepada menteri-menteri. Bagaimanapun, oleh kerana Guan Eng pemimpin DAP yang dibenci tanpa batas oleh mereka yang meratib No Anwar No DAP, mungkin cadangan beliau masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan sahaja. Justru, apa kata rakyat Malaysia yang juga pemimpin Melayu pula? Fellow Kanan Majlis Tindakan Ekonomi Melayu Bersatu Berhad MTEM Ahmad Yazid Osman dilaporkan meminta kerajaan mempertimbangkan moratorium secara bersasar selama 12 bulan mengikut kriteria ditetapkan. Beliau dipetik utusan Malaysia sebagai berkata moratorium itu hendaklah terhad kepada nilai pinjaman untuk kenderaan berharga RM150,000 ke bawah, nilai hartanah bernilai RM1.5 juta ke bawah dan semua pinjaman bawah RM100,000 tanpa kenaikan kadar faedah. Katanya moratorium itu perlu dibuat jika kerajaan tidak dapat melaksanakan moratorium 6 bulan bermula Jun sehingga September 2021, membabitkan semua jenis pinjaman perbankan, peminjam wang berlesen, pinjaman kredit termasuk kad kredit. Sudah tiba masa kerajaan mendengar suara rakyat dan bukan akur dengan kepentingan pihak bank atau taksub pada pandangan agensi penarafan antarabangsa, katanya seperti dipetik. Beliau menegaskan MTEM menyokong pelaksanaan PKP 3.0 tetapi Kementerian Kewangan perlu mempertimbangkan bantuan tambahan yang diperlukan rakyat terutama peniaga dan usahawan Bumiputera. Sektor ekonomi lain terutama perusahaan kecil dan sederhana PKS yang majoriti adalah Bumiputera seperti dihukum apabila aktiviti perniagaan mereka disekat akibat penularan wabak dari kluster kilang dan asrama pekerja. Ini amat tidak patut kerana syarikat yang memiliki kilang besar itulah yang sebenarnya meraih keuntungan besar atau mempunyai kapasiti kewangan lebih kukuh, katanya. Ahmad Yazid mempersoalkan sama ada mereka yang berkepentingan boleh mempengaruhi dasar dan penguatkuasaan dalam menangani COVID-19 sehingga menganaktirikan peniaga kecil yang lebih banyak memberi pendapatan kepada ramai pekerja tempatan.
Beliau mengimbas kembali semasa PKP 1.0 dan 2.0 di mana orang ramai terdesak sehingga perlu mengeluarkan wang simpanan masa tua mereka dalam kumpulan wang simpanan pekerja KWSP melalui iSinar dan iLestari berjumlah 77.8 bilion ringgit. Jadi tidak salah kerajaan memberi pakej bantuan kewangan seperti dana sara hidup COVID 3.0 berjumlah 8 bilion ringgit untuk 6 juta orang yang akan terbabit dengan bantuan sebanyak RM1,200 sebulan. Ini juga boleh disalurkan melalui subsidi upah di bawah kelolaan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bagi mereka yang layak iaitu mempunyai upah bawah RM5,000 yang diremit terus pada majikan, tegasnya. Beliau berkata MTEM bimbang dengan ekonomi Melayu jika tiada tindakan susulan dibuat kerana ia bukan sahaja dapat merencatkan pemulihan ekonomi tetapi boleh meningkatkan jurang kekayaan walaupun pandemik berakhir. Sebenarnya Guan Eng dan Ahmad Yazid bercakap mengenai kepentingan yang sama. Bezanya seorang ahli politik dan seorang lagi teknokrat. Namun, apa yang nak kita harapkan daripada seorang Menteri Kewangan yang juga ahli bank? Mungkinkah mereka yang lahir dan dibesarkan di kalangan golongan kayangan prihatin kepada denyut nadi rakyat? Apatah lagi, rakyat juga tidak nampak di mana kebijaksanaan menteri-menteri saiz XXXL dalam semua tindakan mereka sejak langkah Sheraton selain mengatur rampasan kuasa.